Berikutan situasi jangkitan COVID-19 di Republik India yang mendapati sejenis varian atau strain virus baharu yang lebih mudah berjangkit dan telah menyebabkan merebaknya jangkitan COVID-19 dengan pantas di beberapa kawasan di Republik tersebut. Negara itu telah mencatatkan kadar kematian dan jangkitan tertinggi yang pernah direkodkan dalam mana-mana negara di dunia bagi tempoh 24 jam sejak wabak itu bermula pada akhir tahun 2019. Dengan ini, pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa penangguhan sementara kebenaran kemasukan warga negara asing yang berlepas daripada atau melalui Republik India dan perjalanan keluar negeri menuju ke India selama 4 minggu yang bermula hari Selasa 27 April 2021 sehingga hari Isnin 24 Mei 2021 bagi perkara-perkara berikut. Perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di India, direct flight, perjalanan warga negara asing yang berlepas dari India dan memasuki negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam ke India atas apa jua sebab atau urusan kecuali warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang mana tidak memerlukan kebenaran keluar negeri daripada Jabatan Perdana Menteri. Manakala bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara ini dari India pula, kebenaran tersebut adalah ditarik balik sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian, tertakluk kepada penilaian lanjut. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. 3 kes sembuh dilaporkan hari ini dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga memaklumkan 5 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 223 kes dengan 215 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 479 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,345 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 90 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 120,013 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1442 Hijrah akan diadakan pada hari Khamis 29 April di Dewan Pleneri Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan tersebut, pagi tadi diadakan latihan penuh. Antara pengisian atur cara sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara, pengumuman keputusan dan penganugerahan hadiah-hadiah kepada para pemenang musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan. Antara yang hadir menyaksikan latihan
Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, para jemputan dinasihatkan untuk mematuhi garis panduan menghadiri majlis, antaranya mendaftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth, mengimbas kod QR serta digalakkan memakai sungkup muka dan mensanitasi tangan. Dan disarankan juga kepada para jemputan untuk hadir lebih awal, dan juga adalah harapan pihak jawatan kuasa untuk sama-sama hadir ke majlis berkenaan, dan semoga dengan kehadiran para jemputan sekalian akan mendapat rahmat dan syafaat daripadanya juga, insya-Allah. Pada para jemputan yang akan menunaikan, yang berhajat menunaikan sembahyang sunat tarawih, ada disediakan tempat sembahyang khusus bagi lelaki dan perempuan, dan para jemaah yang akan berhajat menunaikan sembahyang disarankan dimastikan untuk membawa sejadah sendiri bersaiz ukuran besar, dan digalakkan untuk berwudu di rumah masing-masing. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar bagi menandakan berakhirnya Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan wakaf. Majlis diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim, takhtim serta doa khatam Al-Quran. Nasib anak-anak yatim di negara ini sentiasa mendapat perhatian dari pelbagai pihak, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Lewat petang kemarin, Abdul Razak Holdings dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam mengadakan Majlis Sungkai Ramadan bersama anak-anak yatim darjah pra dan 1 sekolah-sekolah agama dari keempat-empat daerah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil beramai-ramai diikuti dengan bacaan doa arwah. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 164 orang anak yatim dan diselajurkan dengan majlis berbuka puasa. 213 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara pada tahun 2019 diraikan hari ini dalam majlis penyampaian sijil penghargaan. Penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan yang telah bersara dan untuk mengenang jasa serta bakti yang telah dicurahkan semasa bertugas di Kementerian Pembangunan. Seterusnya, dipersilakan Awang Haji Mufti Pengiran Haji Damir. Lebih RM1,900,000 diperuntukkan kepada lebih 3,000 orang ketua keluarga dan lebih 10,700 orang tanggungan terdiri dari asnaf fakir dan miskin di seluruh negara. Ikuti perinciannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana.
12 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan 8 orang anak yatim dari Kampung Serasa, Kapuk, Muara dan Meragang menerima sumbangan derma daripada Heng Yi Industri Sendirian Berhad. Majlis berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Otoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, Muara. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Dayan Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan dalam meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan dan anak yatim menjelang sambutan Hari Raya. Sejumlah RM1,957,580 diperuntukkan kepada 3,130 orang ketua keluarga dan 10,776 orang tanggungan yang terdiri dari asnaf fakir dan miskin di seluruh negara. Kesemua wang tunai tersebut diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat fitrah dan zakat harta yang dikutip pada tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi. Sejumlah RM44,850 agihan wang zakat tunai diserahkan kepada 87 orang ketua keluarga dan 180 orang tanggungan. Sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, selaku ahli jawatan kuasa mengeluarkan wang zakat Majlis Ugama Islam MUIB Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Kampung Pandan, Daerah Blaid, Kelmarin. Mesyuarat Jawatan Kuasa ASEAN mengenai pelaksanaan Deklarasi ASEAN terhadap perlindungan dan promosi hak-hak pekerja asing ke-14 ACMW adalah penting dan sangat bernilai bagi negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper. Perkara tersebut dinyatakan oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi mesyuarat ACMW. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Jabatan Buruh berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. On the ACMW, under the core guiding principle established by the ASEAN Consensus on Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, continues to determine and establish collective avenues and strategies that are relevant to all ASEAN member states to enhance the safety and well-being of migrant workers from country of origin to place of employment and vice versa. ACMW ke-14 merupakan mesyuarat kedua yang dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam. Semasa mesyuarat, negara-negara anggota dan Sekretariat ASEAN telah mengemaskini status pelaksanaan projek-projek yang sedang dan bakal berlangsung dan aktiviti-aktiviti di bawah Pelan Tindakan. Mesyuarat 2 hari itu juga memberi peluang kepada negara ASEAN untuk mempertimbangkan kerjasama dengan rakan kongsi luar ASEAN termasuk bagi mengongsikan maklumat mengenai inisiatif yang berkaitan migrasi dan inisiatif Pelan di Rantau ASEAN. Juga hadir Awang Muhammad Saufi bin Haji Ibrahim, Pemangku Pesuruhjaya Buruh selaku Ketua Delegasi Negara. Apabila menyebut bulan Ramadan, pasti ia sinonim dengan bersungkai atau berbuka puasa. Kelazimannya masyarakat Islam di negara ini lebih memilih untuk bersungkai di rumah keluarga atau di rumah sanak saudara. Tidak dinafikan disebabkan faktor tuntutan kerja dan kesuntukan masa. Sebahagian masyarakat ada yang memilih untuk bersungkai di hotel atau restoran. Apatah lagi tahun ini hotel-hotel dan restoran kembali dibuka seperti biasa dengan menyediakan hidangan buffet, tidak seperti tahun lalu. Ia ditiadakan berikutan langkah berwaspada bagi membendung penularan wabak COVID-19.
Bagi menarik perhatian dan memberi kepuasan kepada pelanggan, kebanyakan hotel dan restoran menyediakan hidangan buffet untuk bersungkai. Antara menu yang disediakan masakan Melayu dan Nusantara serta kuih muih dan buah-buahan sebagai pencuci mulut. Setengah hotel atau restoran juga menyediakan hidangan antarabangsa dalam buffet mereka khusus bagi pelanggan yang mungkin ingin mengubah selera makan masing-masing. Namun buah kurma atau tamar tetap menjadi menu wajib kerana buah kurma mempunyai banyak khasiat kesihatan di samping sebagai amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pihak restoran dan hotel akan menukar menu juadah harian mereka agar para pelanggan tidak merasa jemu. Pelbagai jenis makanan dan minuman disajikan sesuai dengan harga istimewa yang ditawarkan. Lebih penting lagi, menu-menu yang disediakan termasuk antara senarai menu sihat. Di sebalik keinginan berbuka di luar, umat Islam perlu sentiasa beringat agar bersederhana semasa menikmati makanan bersungkai bagi mengelakkan pembaziran di samping mengamalkan cara permakanan yang seimbang. Situasi tahun lepas kita ni dah pernah beramai acuannya. So this year kita ni melihat suasana Ramadan kali ini kita ni akan beriftar atau berbuka bersama ramai-ramai. Indah semestinya sungkai ni kadang-kadang kita ni mesti stay dengan satu rasa saja. We want to rasa je yang lain kan. So artinya despite macam all the other food that we can try, macam like we can try different cuisines. 7 buah keluarga yang kurang berkemampuan di daerah Tutong menerima sumbangan daripada Bank Baiduri melalui inisiatif Let's Give Back This Ramadan. Para penerima terdiri daripada kalangan klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dibawa membeli belah di salah sebuah gedung perniagaan di daerah Tutong bagi membolehkan mereka membeli barang keperluan harian maupun persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada memenuhi komitmen tanggungjawab sosial korporat mereka dalam membantu golongan yang memerlukan. Keluarga-keluarga berkenaan juga dibawa untuk berbuka puasa di salah sebuah hotel bersama ahli pengurusan dan kaki tangan kumpulan bank berkenaan. Gara-gara memiliki barangan tegahan kastam, seorang perempuan tempatan didenda oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait. Nur Air Linizam binti Johari berusia 38 tahun didenda RM14,600 atau 14 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda kerana memiliki 14 karton dan 6 paket rokok pelbagai jenis. Mahkamah memberi tempoh sehingga 27 Disember 2021 untuk menjelaskan denda. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Sebanyak 137 kotak mercun pelbagai jenis dirampas dan 2 orang suspek ditahan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Dalam siaran media, PPDB menyatakan semasa pemantauan pencegahan jenayah dijalankan di Kampung Buda-Buda, sebuah kereta didapati memecut keluar daripada kawasan penurunan perahu dalam keadaan mencurigakan. Peronda bertugas berjaya menahan kereta tersebut bersama pemandu dan penumpangnya. Ketika pemeriksaan dijalankan, pihak polis menemukan sejumlah bungkusan kotak mencurigakan yang berisi barangan tegahan dipercayai bahan mercun dan rokok. Pemandu beserta kenderaan dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan lanjut. Kedua-dua suspek adalah lelaki tempatan berumur 26 tahun dan 29 tahun. Kes akan disiasat di bawah penggal 58 iaitu Akta Senjata Api dan Bahan Letupan. 5 orang warga negara asing ditahan di bawah bab 55-4-A-B-C kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah. Dalam siaran media, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK menyatakan semasa operasi langis itu, 5 warga asing ditahan di 2 buah kedai cuci kereta di Kampung Melaut.
Kesemua yang ditahan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya. Semua warga negara asing yang berada atau menetap di negara Brunei Darussalam melebihi 12 bulan kerana bekerja atau atas apa jua urusan lain adalah dikehendaki untuk menjalani ujian kod jalan raya dan ujian kelayakan memandu di jalan raya. Perkara tersebut dimaklumkan melalui siaran akhbar Jabatan Pengangkutan Darat JPD mengenai perubahan proses permohonan penukaran lesen memandu warga negara asing kepada lesen memandu negara Brunei Darussalam yang akan diperkenalkan bermula 1 Mei ini. Mengikut pemerhatian JPD, sedikit sebanyak terdapat perbezaan dari segi tata cara dan budaya pemanduan serta peraturan dan undang-undang memandu luar negara dengan negara ini. Oleh yang demikian, terdapat keperluan bagi warga negara asing yang berada atau menetap di negara ini melebihi 12 bulan untuk menjalani ujian memandu dan menukar lesen memandu negeri asal ke lesen memandu negara ini. Proses permohonan penukaran lesen memandu warga negara asing yang berjalan pada masa ini ialah pemohon akan terlebih dahulu menjalani temuduga bagi mengetahui pemohon dan kelayakan pemohon untuk sama ada boleh dibenarkan atau pemohon perlu melalui ujian memandu terlebih dahulu. Tertakluk kepada hasil temuduga, pemohon boleh dibenarkan lesen memandu warga negara asing tanpa perlu melalui ujian memandu terlebih dahulu. Melalui proses baru ini bagi permohonan baru atau kali pertama memohon dan gagal ujian adalah dimestikan untuk mendaftar dengan mana-mana sekolah memandu yang dilantik oleh JPD serta menjalani belajar kelas kod jalan raya selama tidak kurang dari 3 jam dan latihan praktikal memandu selama tidak kurang dari 5 jam tertakluk penilaian sekolah memandu. Manakala bagi urusan penukaran lesen memandu warga negara asing kepada lesen memandu negara Brunei Darussalam di daerah Brunei dan Muara adalah melalui kaunter-kaunter yang telah disediakan di Kompleks Latihan dan Ujian Memandu JPD di Kampung Sungai Akar. Urusan ini juga disediakan di cawangan-cawangan JPD di daerah-daerah lain dengan menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap dan teratur. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian yang tertera.